Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sabah Memilih bersama saya Najib Aruf, dan pada hari ini tumpuan kita bukan sahaja melihat kepada aspek politik, tapi juga sudah pasti kita melihat kepada aspek-aspek pembangunan ekonomi di negeri Sabah yang menjadi tunjang kepada pembangunan negeri tersebut, dan juga sudah pasti bagaimana ini akan diangkat menjadi aspirasi dan juga fokus sepanjang kempen pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Dan terlebih dahulu saya akan bersama dengan rakan setugas sebentar saja lagi, iaitu Haji Nazri Kahar yang kini berada di Don Apas. Don Apas ini adalah di bawah Parlimen Tawau, dan terlebih dahulu kalau kita boleh bawakan grafik terlebih dahulu di Parlimen Tawau ini, nama-nama yang bertanding di setiap don yang terlibat di bawah Parlimen Tawau ini. Okey, industri agro makanan di Sabah memangnya mempunyai potensi yang sangat besar di negeri tersebut, di mana ternakan ruminan seperti kambing dan juga lembu memberi pulangan yang begitu lumayan kepada penternak dan juga penduduk Sabah yang mengusahakannya. Begitu juga dengan dari segi tanaman cili, fertigasi, halia dan juga nenas mempunyai harga yang tinggi di dalam pasaran, dan juga mewarisi kemahiran dan juga pengalaman dari ayahnya, iaitu Haji Syamsuddin Labandu sebagai usahawan agro di Tawau. Mardiana Syamsuddin tidak menoleh ke belakang lagi, dan kini beliau adalah usahawan agro muda yang berjaya yang mengusahakan ternakan kambing dan lembu daging secara integrasi, dan tanaman cili fertigasi pula baru diusahakan ketika waktu PKP COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan juga memberikan pulangan dan juga hasil yang lumayan, di mana kita nak terus saja bersama dengan editor kanan Astro Awani Nazri Kahar yang kini berada di kampung Wakuba di dalam Don N68 Apas. Assalamualaikum Haji Nazri. Saya difahamkan hari ini kita melihat kepada pertanian di kawasan yang Pak Haji berada itu, ada banyak pertanian yang dilaksanakan oleh penduduk sekitar dari segi cili dan sebagainya, yang mungkin Haji sempat interview. Apa yang boleh dikongsikan pada jam ini, Haji Nazri? Ya, kini saya berada di kampung Sungai Juragan di Wakuba Tawau ini, dan sedikit informasi sebelum saya menjawab soalan Najib tentang industri agro makanan di kawasan ini. Ya, di N68 Apas di bawah Parlimen Tawau ini, kita sedia maklum seperti mana tunjukkan grafik tadi, ada 3 Dewan Undangan Negeri, iaitu Dewan Undangan Negeri 67 Balong dan Dewan Undangan Negeri N68 Apas dan juga N69 Seri Tanjung. Kebanyakan kawasan yang berada di dalam Tawau ini termasuk di kawasan perbandaran Tawau, dan sebahagiannya berada di kawasan pinggir bandar dan juga kawasan kampung tradisi. Itu yang saya lakukan secara langsung pada petang ini, iaitu di kampung Sungai Juragan di Wakuba di bawah N68 Apas. Dan selepas hari penamaan calon, kita lihat ada 4 penjuru berlaku di sini, iaitu dari Perikatan Nasional Datuk Nizam Datuk Abu Bakar, Amirullah Kamal dari Warisan, Datuk Sayadi Bakal dari USNO, dan juga Datuk Indal dari Parti Cinta Sabah. Itu sedikit latar belakang kawasan Apas ini. Secara tradisinya kawasan kubu kuat UMNO satu ketika dahulu, tetapi pada pilihan raya umum ke-14 ia jatuh kepada calon Perikatan Nasional yang ditandingi pada kita ini, iaitu Datuk Nizam Abu Bakar. Jadi adakah Datuk Nizam mampu mengekalkan status quo untuk kawasan N Apas ini? Dan apa yang dikatakan oleh Najib itu betul. Potensi industri agro makanan cukup besar di kawasan N68 Apas ini. Sepanjang perjalanan saya ke sini, kita lihat begitu aktif sekali orang kampung secara perkebun kecil mengusahakan tanaman ruminan dan juga tanaman kontan. Sama ada mereka menanam kelapa kering, ubi kayu, cili fertigasi,
sayuran dan seumpamanya. Dan itu kelihatan di sepanjang kiri kanan jalan tidak ada kawasan yang menjadi semak samun. Semuanya diusahakan dengan baik sekali oleh penduduk kampung. Jadi saya bertuah salah seorang anak muda yang menceburkan diri secara sepenuh masa, tidak mahu makan gaji, tidak mahu berhijrah ke Kota Kinabalu dan juga ke Kuala Lumpur, tetapi mengambil keputusan untuk meneruskan legasi ayahanda beliau, iaitu seorang usahawan agro yang berjaya di Tawau ini, bukan calang-calang orangnya, Haji Samsudin Labandu. Jadi saya bersama saudari Mardiana Samsudin. Mardiana sini. Okey, Mardiana depan sikit. Okey, Mardiana, sepanjang kita lihat tadi, Mardiana sudah pun mengusahakan ladang ternakan kambing, macam-macam jenis kambing lah, kalau haribo dan sebagainya, dan juga ada juga lembu. Kita juga sudah melihat ladang kelapa dan juga ladang fertigasi cili. Jadi, mengapa Mardiana mengambil keputusan untuk menceburkan diri sepenuh masa dalam industri agro makanan ini? Salah satu sebab meneruskan bisnes ayah lah. Ya. Tapi bila saya dah teruskan, nampak peluang tu lebih besar. Sebenarnya kerajaan lebih kepada pertanian dan ternakan. Sayanglah kalau macam belia-belia tak ambil peluang ni. Sangat-sangat menguntungkan. Ya. Bagi Mardiana, melihat kejayaan ayahanda sebagai seorang usahawan agro yang berjaya di Tawau, tetapi pastinya untuk meningkatkan produktiviti dan juga pendapatan dalam industri agro yang lebih moden, apa penambahbaikan yang dilakukan oleh Mardiana di samping meneruskan legasi ayahanda, tetapi ingin kata pun melabur lebih banyak dalam bidang pertanian secara moden? Saya buat kepelbagaian. Dulu masa bapa saya dia lebih kepada ternakan, tapi saya mencuba dalam bidang pertanian, dalam penanaman cili, ubi, pisang dan kelapa. Selain itu juga saya juga selain daripada tu saya try untuk jualan daging kambing. Untuk inilah untuk bekalkan kepada restoran dan individu yang inilah yang perlukan. Okay. Untuk Najib dan juga penonton di Sarawani Sabah Memilih pada petang ini, untuk restoran dan kedai makan di Tawau ini, majoriti daging kambing yang mereka perolehi adalah dibekalkan oleh syarikat yang dimiliki oleh Mardiana, begitu? Ya. Kita akan selain daripada kalau macam saya tidak cukup stok, saya akan ambil daripada kawan-kawan saya lah. Kita membantu sesama kawan ternakan yang lain sebab kita tak cukup bekalan sebenarnya daging kambing ni. Jadi kita ada grup untuk supply bekalkan kepada saya dan kita akan bekalkan kepada restoran. Okay. Bagi pertanian seperti kita lihat tadi ada cadangan Mardiana untuk membuka ladang nanas. Boleh ceritakan sedikit, ini satu potensi baru untuk di kawasan N68 Apas ini? Ya, saya memang ni bercita-cita nak buat pelbagai sebenarnya dalam bukan saja pisang, kelapa, saya nak buat tanaman nenas. Kalau inilah saya dah apply dengan pertanian, insya-Allah lah kalau dapat alhamdulillah. Sebab satu peluang ni sebab bukan saja kita nak jual dalam buah yang fresh, kita nak pelbagaikan. Kita nak buat sos, kita nak buat krepek sebab kita nak kepelbagaian lahirkan lebih ramai usahawan bukan saja dalam bidang pertanian tapi lebih kepada produk industri hiliran. Bagaimana perancangan seterusnya Mardiana? Kita lihat tadi juga Mardiana sudah membuka satu ruang pelaburan untuk orang muda dan juga penduduk tempatan menceburkan diri dalam bidang pertanian secara komersial, iaitu dijual lot-lot tanah pertanian. Boleh ceritakan sikit bagaimana? Sebenarnya itu kita nak try lah, kita nak panggil usahawan yang berminat, kita nak lahirkan lebih ramai usahawan bukan saja macam okey, tapi dengan bimbingan ada daripada inilah agensi tertentu yang boleh bantu kita, macam kita nak pelbagai bukan saja tanaman pisang, nenas, so lebih ramai akan belia-belia akan minat dalam tanaman sebab kebanyakan belia tak ada tempat untuk menanam. Berapa lot yang disediakan? Kita ada dalam 100 lebih lot. Berapa besar ya? Dalam 60 kali 80. Okey. Mardiana, kalau untuk makluman penonton juga, ketika PKP kita kena lockdown, kita tidak boleh ke sana ke sini dan sebagainya, tetapi Mardiana membuat keputusan untuk mencuba tanaman cili fertigasi dan berjaya. Kita sudah lihat hasilnya tadi. Dah break even pun modalnya. Boleh ceritakan sikit?
Sebenarnya itu saja suka-suka. Sebab tak tahu nak buat apa PKP tu. So kita try lah tanam cili. Tak tahu pula boleh. Tu pun kita Google, tanya dengan kawan yang memang dari Semenanjung, tanya macam mana nak buat bidak ternak ni, nak buat tanaman cili. Diorang bagilah tips-tips. Try. Oh, alhamdulillah okey lah. Okey, apa lagi potensi yang ada di N68 Apas ini dari sudut menjadi satu hub makanan utama bagi daerah Tawau, mungkin menjadi hub utama makanan bagi negeri Sabah. Pandangan Madiana, apa lagi potensi yang belum dieksploitasi dan diterokai secara besar-besaran? Apa yang saya nampak, kita tak ada lagi ni lah, macam kita kurang dari segi buah-buahan. Jaranglah, kebanyakan kita ambil daripada pantai barat untuk ni lah, untuk buah-buahan. Jadi kalau macam belia lebih ramai untuk dalam bidang buah-buahan, lagi bagus. Sebab bukan saja buah fresh kita boleh jual, kita boleh buat produk hiliran. Ya. Bagi Madiana untuk menggalakkan anak muda Sabah, kita tahu juga ini satu masalah yang sentiasa berlegar kepada anak muda, para graduan kita. Mereka tidak ada kerja kalau tinggal di kampung seperti di N68 Apas ini, dan juga bukan sahaja di kawasan Tawau tetapi di keseluruhan Dewan Undangan Negeri Sabah ini. Jadi bagaimana industri makanan, industri agro ini boleh menjadi sumber peluang pekerjaan jika betul caranya diberi galakan, diberikan insentif dan diberi latihan kemahiran yang betul kepada anak muda supaya menjadi tauke di ladang mereka seperti cowboy girl ni. Kalau bagi saya lah, pendapat saya sepatutnya ada bimbingan lah daripada semua agensi yang terlibat. Sebab kalau tak semua graduat yang keluar ni dalam bidang pertanian, jadi mereka tak banyak benda yang tak tahu. Jadi kalau boleh agensi ni sediakan banyak ni lah kursus, lepas tu latih mereka step by step macam mana nak sampailah diorang sukses, baru kita ni lah lepaskan diorang. Dan Madiana rasa itu boleh berjaya? InsyaAllah boleh. Okay. Dengan sistem mentor-menti lah. Ada yang ni lah yang guide diorang. Okay. Untuk kambing tadi, berapa ekor yang yang sedang diternak sekarang? Saya tengok tadi ada 8 reban besar, jadi sekarang berapa dan jenis apa yang diternak? Kita ada 1,000 lebih, dalam 1,300 ekor. Dia ada boar, kalahari dan feral. Yang itulah. Dan pasarannya di sekitar Tawau saja ataupun sekitar Tawau. Belum itu pun tak cukup. Jadi bayangkanlah itu potensi yang cukup besar. Semua apa yang diusahakan oleh Madiana belum dapat memenuhi pasaran. Di Tawau masih ada kelompongan, ada kekurangan lagi. Najib, ada soalan untuk Madiana? Itu yes, kerana Haji penerangan itu begitu lengkap sekali. Saya baru nak tanyakan tentang produk hiliran, tapi sudah pun diterangkan oleh Madiana sendiri tentang perancangan produk hiliran itu penting dan juga sudah pasti peluang pekerjaan itu disediakan. Cuma bagaimana cabarannya, kerana apabila kita bercakap tentang mungkin Madiana ini ada kelebihannya kerana ayah mengusahakan terlebih dahulu. Mungkin untuk orang-orang yang mahu mencuba terlebih dahulu, yang belum mempunyai tanah dan sebagainya, apa yang mereka mahukan dan juga perlukan, bagaimana ahli parlimen ataupun pemimpin boleh membantu golongan-golongan ini pada pandangan Madiana sendiri nanti? Okey, soalan rakan saya Madiana, dalam musim pilihan raya sekarang, untuk menggalakkan anak muda yang tidak ada pengalaman macam Madiana ini, tidak datang dari keluarga agro, mereka datang daripada keluarga mungkin makan gaji saja ataupun bekerja swasta dan sebagainya, apa yang boleh dilakukan oleh wakil rakyat untuk menggalakkan mereka menceburkan diri dalam bidang agro makanan ini pada pandangan Madiana? Kalau saya lebih kepada sediakan dia kursus, lepas tu kawasan kalau mana tanah-tanah kawasan dun ataupun kerajaan yang terbiar, bagilah peluang belia untuk usahakan. Sebab kebanyakan belia nak usahakan, diorang tak ada tanah, diorang tak ada modal nak sewa tanah. Itu sebahagiannya. Ya. Pastinya banyak lagi caralah. Kita banyak sekali agensi, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan dan juga agensi-agensi yang terlibat. Saya rasa peluang sebegini dan pengalaman seperti anak muda seperti Madiana ini perlu diberi perhatian, dan orang politik janganlah terlampau berpolitik, sedangkan
potensi-potensi yang sedia ada tidak digebeling sepenuhnya, walaupun anda sudah menjadi wakil rakyat 3 penggal, 4 penggal, tidak ada maknanya kalau industri hiliran, peluang pekerjaan tidak dapat dicipta dan berduyun-duyun anak muda keluar dari kampung kerana mereka tidak mampu, tidak ada pendapatan dan tidak ada punca pekerjaan untuk tinggal di kampung, dan akhirnya kampung sunyi sepi, tinggallah warga tua ataupun warga emas yang terpaksa menetap di rumah masing-masing. Najib. Ya. Haji Nazri, terima kasih kerana membawakan perkembangan yang begitu menarik sekali. Ini akan saya bincangkan bersama dengan wakil belia kita pada second block nanti. Ini yang penting sekali kita melihat kepada contoh di bawah ini bagaimana kejayaan seseorang yang boleh menjayakan tanaman ruminan, tanaman kontan, dan hanya perlukan sokongan yang berterusan daripada wakil rakyat yang bakal dilantik nanti dari segi penyediaan kawasan dan juga membimbing kepakaran-kepakaran khususnya untuk anak-anak muda di kawasan tersebut di Don Apas itu yang memerlukan bantuan bimbingan ini, kepakaran ini untuk mereka juga ada niat dan kemahuan untuk mengusahakan tanaman dan juga pertanian ini, cuma perlu dibimbing dan juga dibantu pada peringkat permulaannya. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak bincangkan lagi tentang aspek pertanian di Sabah ini kerana penting bagaimana diperkatakan oleh dalam kempen ataupun oleh ahli politik yang bertanding pada pilihan raya negeri pada kali ini untuk mengangkat darjat sektor pertanian di Sabah itu dan bagaimana sektor pertanian ini menjadi salah satu jalan keluar untuk kemajuan di Sabah. Semua selepas ini. Okey, anda masih lagi menonton Sabah Memilih bersama saya Najib Aruf. Seterusnya saya nak bersama dengan Izrul Azrai Muhammad Idrus yang merupakan Naib Presiden Pertubuhan Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB. Assalamualaikum Izrul, terima kasih bersama kami pada jam ini. Sekali lagi banyak kali dah kita bersama tapi kali ini topik kita tertumpu kepada pertanian. Tetapi sebentar tadi saya bersama berlintas langsung dengan rakan setugas yang berada di Kampung Wakuba di Don Apas N68. Kita berbincang tentang bagaimana anak-anak tempatan ini mengusahakan sektor pertanian yang begitu berjaya sekali. Malah tidak mencukupi dan sebagainya untuk dibekalkan kepada permintaan yang begitu tinggi dalam pasaran. Bagaimana untuk kita melihat kebolehan industri pertanian di Sabah ini untuk mengalami satu proses transformasi yang diperlukan untuk menjadikan ia satu pemacu kepada kemajuan negeri itu. Apa cabaran utamanya sebenarnya? Yang pertama sekali untuk meningkatkan lagi sektor pertanian ini, kerajaan seharusnya memberi dana-dana atau peruntukan yang besar untuk membantu para petani dan usaha agro ini untuk berkembang. Seperti mana yang kita tahu, Sabah merupakan pengeluar utama minyak kelapa sawit dan koko di Malaysia. Dan yang kerajaan negeri sekarang seharusnya melihat untuk antaranya mempelbagaikan lagi jenis-jenis pertanian atau hasil-hasil pertanian. Contohnya seperti padi, kelapa, nanas, durian dan pelbagai sayur-sayuran untuk menjana lagi banyak pendapatan. Ya. Bagaimana untuk kita melihat apabila kita bercakap ialah akses kepada kewangan itu satu aspek yang sangat penting dalam kita membangunkan keusahawanan agro itu. Tapi pada masa yang sama kita melihat apa yang diperkatakan oleh pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah juga Datuk Seri Bong Mokhtar Radin yang mengatakan bahawa di Sabah itu tanahnya luas. Sepatutnya boleh dilakukan lebih banyak pertanian yang boleh dibangunkan. Dan isu pertanian ini, topik pertanian bukan sesuatu yang baru. Sudah lama kita usahakan. Kalau sekiranya tanah itu adalah terbentang luas di Sabah sebagai contoh, apakah seterusnya cabaran untuk menjadikan ataupun menggunakan tanah-tanah yang mungkin lagi belum digunakan ini, land bank yang dipunyai oleh kerajaan negeri dan sebagainya, boleh diusahakan, diserahkan setidaknya untuk diusahakan oleh pengusaha-pengusaha pertanian? Apa cabarannya sebenarnya? Kalau kita melihat, kita tahu memang tanah Sabah ini luas dan hampir boleh dibuat untuk pertanian, untuk aktiviti pertanian. Dan kita tahu 70% penduduk Sabah menetap di luar bandar.
dan di mana mereka juga terlibat langsung ya dan tidak langsung dengan pertanian. So seharusnya kerajaan negeri harus memberi bantuan dan tunjuk ajar atau untuk membangunkan sektor pertanian ini untuk untuk membantu mereka. Kita bukan sahaja ingin melihat mereka ini mengusahakan pertanian itu di peringkat huluan ya, seperti sawit, tanaman ruminan, kontan dan sebagainya. Kita juga ingin melihat seperti contoh yang kita bawakan tadi, beliau ini mengusahakan tanaman cili sebagai contoh, tapi pada akhirnya segala produk yang dihasilkan itu akan cuba untuk dijadikan produk hiliran juga. Kalau tanaman nenas itu sebagai contoh untuk dijadikan sos pada akhirnya dan sebagainya. Ini yang kita mahukan, bukan hanya pada peringkat huluan tetapi diteruskan sehingga ke peringkat produk hiliran. Bagaimana keseluruhan proses ini boleh dibimbing oleh agensi-agensi yang terlibat di bawah kerajaan negeri maupun kerajaan pusat? Bagaimana plan induk ini boleh dirangka dan dibentuk berfokus kepada rancangan ini? Okey, Ketua Menteri Sabah telah melancarkan plan tindakan sektor pertanian dan peternakan bagi tempoh 10 tahun. Dan saya berpendapat ini adalah satu langkah yang amat baik dan ini memudahkan lagi untuk penanaman-penanaman lain dilaksanakan. At the same time juga, kerajaan seharusnya membina pusat pengumpulan hasil-hasil daripada penanaman dan peternakan ini dikumpul di satu tempat dan dikendalikan oleh agensi atau koperasi untuk dijadikan produk, dan produk ini akan dijual atau diekspor ke luar negara ataupun menjadi pendapatan kepada kerajaan negeri. Kita bukan sahaja ingin melihat mereka ini mengusahakan ladang itu. Sekarang ini sudah pun kita bercakap tentang smart farming sebagai contoh ya, pertanian pintar ini. Ini penting kerana ini akan membawa kepada hasil yang lebih berkualiti, yang lebih terurus dan juga lebih berintegrasi sebagai contoh. Bagaimana smart farming ini setidaknya kalaupun kita boleh melihat kepada projek perintis sebagai contoh di beberapa kawasan boleh dimulakan ataupun yang sudah dimulakan boleh diperkasakan lagi. Bagaimana ini seharusnya menjadi tumpuan juga? Smart farming ni masih baru ya di Sabah ini, tapi ada beberapa petani atau peternak sudah menggunakan smart farming ini, dan ini mempercepatkan proses ya. So, contoh cultivation tu lagi cepat dan juga mudah. Kita tidak perlu menggunakan workforce yang besar ya. Contohnya dalam peternakan kita boleh hanya menggunakan teknologi untuk cek suhu dalam kandang tu, dan contohnya kalau dalam perikanan kita boleh menggunakan drone air untuk cek net yang untuk ikan tu untuk peternakan. So ini lagi memudahkan lagi ya kalau kita menggunakan teknologi sebenarnya, especially Internet of Things. Ya, itu paling penting kerana pada akhirnya produktiviti itu yang paling penting kita melihat kepada aspek pertanian ini. Produktiviti ini akan menjamin kepada kelangsungan kemampanan perusahaan ladang tersebut untuk jangka masa yang panjang, kerana pada akhirnya kesan langsung itu sudah pastilah peluang pekerjaan yang disediakan dan sebagainya kan. Pada akhirnya produk ini boleh diusahakan, kualiti itu mungkin boleh dijamin, boleh kita lakukan dan sebagainya. Tetapi akses pasaran sebagai contoh, kita tidak hanya mahu melihat mungkin pengusaha yang berada di Tawau ataupun di kawasan Don Apas itu hanya membekalkan di kawasan Tawau sahaja. Kita melihat kepada pasaran yang lebih meluas. Bagaimana ini boleh dibantu oleh kerajaan negeri, oleh wakil-wakil rakyat yang bakal dilantik nanti untuk memastikan bahawa akses pasaran itu dijamin kepada usahawan-usahawan pertanian ini. Sudah tentu ramai usahawan yang mahu produk mereka menembusi pasaran di luar negara. Jadi ini adalah satu kerajaan yang boleh membantu ya usahawan-usahawan agro ini untuk memasarkan produk-produk mereka di luar negara. Kita boleh menggunakan melalui MIPI ya, kita menggunakan juga di IDR macam di Sabah ini kita punya jabatan sendiri untuk mempromosikan produk-produk lokal.
Dan seharusnya we have to work together, hand in hand in order to help usaha-usaha ini untuk terus berdaya saing dan terus maju dengan pendapatan mereka. Saudara Izrul, apa sebenarnya kalau boleh kita katakan kalau bolehlah ya 3 perkara utama yang perlu ataupun 3 perkara yang low hanging fruit yang lebih mudah yang boleh diberi fokus secara terus kepada wakil-wakil rakyat, pemimpin yang akan memimpin negeri Sabah nanti setelah habisnya PRN ini, 3 perkara yang mereka perlu fokuskan untuk pembangunan sektor pertanian di negeri Sabah ini? Well, apa yang perlu difokus adalah mereka harus membantu usaha-usaha agro ini kerana ini merupakan satu impact yang besar untuk ekonomi Sabah dan mereka harusnya membantu dari segi bantuan ya daripada segi pembangunan dan deployment of produk itu sendiri. Okey, ya, Saudara Izrul, terima kasih bersama kami pada jam ini membincangkan tentang bagaimana untuk kita melihat kepada skop dan juga capaian sektor pertanian di Sabah ini untuk kita kembangkan dan sudah pasti potensi itu wujud. Bagaimana ia perlu diperkasakan lagi keusahawanan dan juga usahawan yang terlibat khususnya golongan belia kalau terlibat dalam sektor pertanian di Sabah ini dengan smart farmingnya, dengan segala teknologi yang ada, bagaimana ini boleh disuntik dalam industri tersebut. Terima kasih Izrul Azrai Muhammad Idrus yang merupakan naib Presiden Pertumbuhan Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB membincangkan topik tersebut dan topik ini akan kami rangkumkan, akan ada di laman web kami astro1.com. Penting untuk kita melihat kepada sektor pertanian di Sabah ini seperti yang Haji Nazri bawakan sebentar tadi, itu antara contoh, salah satu contoh usahawan muda yang sangat berjaya dalam tanaman ruminan dan juga tanaman kontan yang membawa kepada hasil yang begitu lumayan. Bagaimana ini boleh disebarluaskan kepada golongan muda, generasi muda yang lain di Sabah supaya mereka tidak lagi perlu keluar ke kawasan-kawasan tertentu untuk mendapatkan akses kepada pekerjaan. Mereka sebaliknya boleh mengusahakan pertanian di kawasan tempat mereka berada dan sekaligus memberikan kesan limpah positif dari segi pewujudan pekerjaan dan sebagainya. Baik, sekian saja Sabah Memilih. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.